ketika Jibril tanazzal malaikatu waruh, okey, tanazzalul malaikatu waruh pada malam Lailatul Qadar, Jibril turun tu, perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan Ustaz? Okey, saya kasih kiasan malaikat maut. Tawafathu rusuluna, saya kasih kiasan sebab ni malaikat. Tawafathu rusuluna. Orang ingat malaikat maut seorang tu lah yang pergi tarik nyawa semua orang. Tak. Ini lain. Ruh Jibril seorang. Okey, ini bukan pasal malaikat maut. Itu cerita ada khilaf seorang ke banyak orang. Dia berpindah ikut perpindahan malam tu lah. So dia turun naik turun sepanjang malam. Tak buat apa nak naik. Dia turun berpindah lah. Dia pindah daripada Al-Quran kata tanazzal, dia tak kata pindah, dia kata tahawal. Tanazal tu turun. Dia dah turun sekali. Lepas tu dia bergerak. Dia turun pada waktu bila? Dia bergerak. Masa bila Jibril turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu. Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain. Still kemungkinan juga. Artinya okey, tak ada wahyu untuk bagi orang yang percaya daripada ayat itu, tanazzalul malaikah, pada waktu malam dia faham dengan ruhnya, memahami bahawa apabila malam Lailatul Qadar Jibril turun pada waktu dia sendiri dengan yakin. Waktu siapa? Waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing, mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Apakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik, dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arasy dan Allah turun ke langit dunia setiap 2/3 malam. Lagilah tak ada masalah. Boleh saya respon? Itu kesannya. Boleh respon dalam sesi Ustaz yang akan datang nanti. Baik. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah terkaya daripada alam. Mana Allah tidak berhajat kepada alam, tidak berhajat kepada tempat. Kok sehari dua ni ada orang kata Allah tu alam ghaib pula. Allah pula jadi alam tu macam mana? Allah tu alam ghaib kata dia. Alam tu ma siwa Allah. Apa yang selain daripada Allah, iaitu makhluk. Makhluk ada yang syahadah, ada makhluk yang ghaib. Tapi tetap namanya makhluk. Maka batil mengatakan, bahkan boleh kalau sengaja cakap macam tu, kalau tergelincir lidah tu bolehlah perbetul balik. Saya tak maksudkan macam tu, tersalah cakap. Nak cakap benda lain, terkeluar perkataan lain. Tapi kalau memang dimaksudkan begitu, boleh bawa kepada kufur. Mengatakan Allah alam berarti sama mengatakan Allah tu makhluk. Tapi saya kata alam ghaib. Ghaib ke tak ghaib, makhluk. Tak boleh kata Allah makhluk, itu kufur. Jadi ini kecelaruan kerana memandang lekeh pada pengajian sifat 20. Kita ajak majlis sifat 20, dia kata ini ilmu falsafah Yunani, ini ilmu bid'ah tak ada zaman Nabi, ini tak ada dalil Quran hadis. Betul ke tak ada dalil Quran hadis? Allah wujud tak ada dalil Quran hadis? Allah wujud tidak ada permulaan itu tak ada dalil Quran hadis? Allah wujud selama-lamanya itu tidak ada dalil Quran hadis? Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah, tak ada dalil Quran hadis? Ini semua tomahan-tomahan yang orang yang tidak mengerti apa yang ada dalam sifat 20 tapi rajin nak memperlekehkan. Akhirnya jadi celaru. Ada pula yang kata Allah turun. Maknanya turun lah. Tapi turun tak sama lah macam makhluk lah. Kalau macam tu jangan kata turun. Serahlah pada Allah. Makna nuzul tu, yang kata nuzul ke langit dunia itu, serah pada Allah lah makna. Kalau macam tu selamat. Tapi dah kata turun. Dan kias pula dengan malaikat. Ya. Kalau malaikat boleh turun naik, takkan Allah yang cipta malaikat tak boleh turun naik? Oh, hang pakai kias Allah Ta'ala dengan makhluk, jam. Kias ni antara dua benda yang sama. Para ulama gunakan dalam nak istinbat hukum. Kadang-kadang ada benda yang tidak dijelaskan hukum secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi dikiaskan kepada yang ada hukum. Seperti contohnya meminum nabis, air yang memabukkan yang dibuat daripada tamar. Itu tak ada hukum yang jelas dalam Quran dan hadis. Tetapi ada hukum menceritakan dengan jelas haram minum khamar, iaitu air yang memabukkan yang dibuat daripada anggur. Maka dikiaskan nabis kepada khamar kerana sama-sama memabukkan. Tetapi kalau kita kiaskan, kita kata air sirap pun haram minum sebab color sama macam wine. Wine warna merah, sirap pun warna merah. Maka oleh kerana sama-sama merah, haram minum sirap. Boleh ke? Tak boleh. Itu namanya kias ma'al farik.
kias yang ada perbezaan. Kerana kita nak tengok pada asas hukum. Asas hukum itu isunya memabukkan. Sirap walaupun kadar dia mungkin sama macam kadar wine, dia tidak memabukkan. Bayangkan, kias makhluk sama makhluk pun batal kalau tak sama. Boleh kias Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah yang jadikan malaikat, malaikat boleh turun naik, takkan Allah tak boleh turun naik? Oh, Allah jadikan orang perempuan. Orang perempuan boleh beranak. Biar Allah Ta'ala tak boleh beranak. Lagu tu lah cara hang fikir. Jadi ini kecelaruan yang berbahaya, dan orang ini bercakap di atas mimbar-mimbar, pentas-pentas, dan di-amplify suara dia tu pada platform-platform yang boleh menggugat kepercayaan yang benar. Jadi hati-hati. Jangan kita pandang lekeh. Ilmu sifat 20 ni antivirus yang evergreen. Nak lawan apa-apa penyelewengan akidah, insya-Allah kalau kita faham, dalam ilmu sifat 10 ni dah ada dah. Baru sifat kilam dah, kita dah boleh tolak dah. Dia katakan Allah wujud atas arsy tu. Tapi kalau kita tanya dia kata kita main-main. Kita tanya secara ilmiah. Kalau kamu kata Allah bertempat atas arsy, maka sebelum ada arsy, kamu kata arsy itu makhluk. Berarti satu masa dulu arsy tak wujud. Maka ketika arsy belum diciptakan, Allah di mana? Itu bukan soalan main-main. Itu soalan membuka fikiran supaya kamu nampak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara literal ini, itu membawa kepada kesesatan. Siapa kata? Allah kata. Huwallazi anzala alaikal kitab. Ya, ayat 7 surah Ali Imran. Ya. Tuan-tuan yang ada aplikasi Al-Quran cuba buka. Ayat 7 surah Ali Imran, kot saya salah baca. Huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah Allah Taala yang menurunkan kepada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, seperti walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seperti Allah Taala itu satu apa pun. Seperti laisa kamitslihi syai'un. Tidak adalah seperti Allah Taala satu apa pun. Ini ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah menjadi induk kepada Al-Quran. Inilah tonggak teras Al-Quran yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat lain yang sifatnya mutasyabihat. Maknanya sama-sama. Habis mutasyabihat nak buat macam mana? Jangan ikut yang pertama yang Quran cerita ni. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka ada zaigh, ada bengkok, cenderung nak jadi sesat. Apa dia buat? Fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan ikut yang sama-sama. Kalau dia kata yadullah, tangan Allah lah. Takkan Allah kudung pula kata dia. Kalau kita kata Allah tak ada tangan, kita kecamakan Allah macam orang cacat pula. Habis kalau kamu kata Allah tak ada anak, kamu samakan Allah macam orang mandul. Kan Allah lain, makhluk lain. Jadi dia ikut yang sama-sama tu. Kenapa? Ibtira'al fitnati, nak cari gaduh. Padahal yang sepakat dah ada. Arsy itu makhluk, Allah bukan makhluk. Arsy tidak bersifat qadim, baru Allah tu bersifat qadim, yang sepakat dah ada. Kenapa nak cari gaduh? Allah tak sama macam makhluk. Nak juga dia kata, tapi Allah tu bertempat atas arsy dengan cara yang layak dengan Allah. Tak sama macam makhluk. Tak selesai masalah bang. Abang dah menetapkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dengan Allah, maka abang cuba nafikan persamaan di hujung tu tak selesai. Kalau tak nampak, kita bagi contoh yang jelas. Boleh ke satu orang mengatakan, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha berkehendak, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, bolehlah Allah Ta'ala melahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Allah beranak cara dia lah. Tak samalah macam kita makhluk beranak. Boleh tak? Beranak tu tak layak dengan Allah kan? Allah pun ada kala lupa juga, tapi lupa yang layak dengan Allah. Boleh tak? Tak bolehlah, sebab lupa tak layak dengan Allah. Bila kamu dah menetapkan sesuatu tidak layak dengan Allah, sudah batil perkataan kamu, tidak dapat dirawat dengan kamu mengatakan tak serupa macam makhluk. Kerana pada awal sudah batil. Allah ada kala sakit juga, tapi ialah sakit yang layak dengan Allah lah. Jangan kata sama macam kita sakit. Mana ada? Bahkan dalam hadis Qudsi, bila Allah Ta'ala menggunakan kalimah sakit nisbah kepada zatnya, Allah mengatakan maritu, ya benar Adam, maritu falam tauni. Wahai anak Adam, aku itu disakit, kamu tidak zarah pada aku. Adakah maknanya sakit yang layak dengan Allah? Tidak.
dalam hadis yang sama, bila anak Adam tu tanya, Allah jawab apa? Marida abdi fulan. Maksudnya, sakit hamba aku si fulan. Kenapa kamu tidak ziarah dia? Tapi nak cerita pentingnya ziarah orang sakit tu, sehingga Allah nisbahkan perkataan sakit itu kepada Allah. Tapi bukan Allah yang sakit, hamba Allah yang sakit. Kalau Allah sendiri takwil, alih daripada makna yang tidak layak kepada makna yang layak, kenapa kita berdegil tidak mahu takwil? Sebab takwil ini dilakukan oleh salaf dan juga khalaf. Golongan ini mengaku kononnya ikut salaf. Dia tidak faham bahawa salaf melakukan takwil sama ada ijmal ataupun tafsir. Dua jenis takwil. Ijmal, takwil secara menyeluruh. Tafsir, takwil secara terperinci. Apa makna takwil dahulu? Ada dua makna. Satu maknanya tafsir. Ya, ada dua makna yang utama. Satu maknanya tafsir. Kan Nabi pernah doa pada Sayyidina Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Bagilah dia faham urusan agama dan ajar kepada dia takwil, maknanya tafsir. Takwil dengan makna istilah adalah sarful lafzi an ma'nahu zahiril mutabadir ila zihin ila ma'nan akhara li dalilin yaqtadi hadzal sarf. Mengalihkan satu lafaz daripada makna yang zahir yang cepat datang dalam otak kita alih kepada makna lain. Kenapa? Kerana ada dalil yang menuntut kena alih. Jadi salah takwil. Misalnya kalimah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa ni kalimah yang mustarakah, ada lebih kurang 14 atau 15 makna yang pelbagai. Ada sebahagiannya kalau dinisbah pada Allah tidak layak. Makna duduk tidak layak. Makna bertempat tidak layak. Maka dinafikan. Habis kalau begitu apa makna istawa dalam ayat itu? Maka kebanyakan salah mengatakan makna itu serah kepada Allah. Makna yang tidak layak dinafikan. Makna sebenar diserah kepada Allah. Kadang-kadang disebut dalam kitab tafsir istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Dia katakan istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Selesai. Ataupun takwil secara tafsil. Yang tak layak seperti duduk, bertempat dinafikan. Habis apa makna yang sesuai? Antara makna istawa dari segi bahasa, istaula, menguasai, qahara, menggagahi. Jadi kedua-dua ini kalau diterima tidak bersetanggah dengan akidah. Kalau dikatakan Allah menguasai arasy, ada siapa nak bangkang? Tak ada. Allah menggagahi arasy, berarti arasy itu termasuk tunduk patuh kepada kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Ada siapa nak bangkang? Tak ada. Makanya kita menerima kemungkinan inilah maksudnya. Tapi kalau nak jazam pun tak pasti juga. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Kalau Allah dia tahu, serah pada Allah. Itu satu kiraat. Kiraat yang kedua, dia tidak wakaf pada lafzul jalalah. Dia tidak wakaf kepada Allah. Dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka. Jadi itu datangnya takwil tafsiri itu. Ulama-ulama dia tengok, oh ini makna tidak bercanggah dengan akidah. Kita boleh terima. Jadi mereka berkata, yaquluna amanna bi. Kami beriman dengannya kullun min indi rabbina. Setiap satu pun daripada Tuhan kita juga. Yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah. Wajib kita beriman dengan semua. Maka jangan diletakkan kepada ayat mutasyabihat makna yang membatalkan muhkamat, seolah-olah kamu hanya beriman dengan sebahagian. Orang yang mendalam ilmu dia beriman dengan kedua-duanya. Yang muhkamat itu diimani, yang mutasyabihat juga diimani. Cuma yang mutasyabihat kita tidak diberati untuk mengetahui. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kenapa kita nak memberati sehingga membatalkan yang muhkamat? Dia cah kita tolak ayat Quran hadis, bukan. Kita tak mahu ayat Quran hadis itu difahami dengan kefahaman yang batil sehingga membawa kepada membatalkan ayat-ayat yang muhkamat. Baik. Jawapan, Tuhan yang menjadikan alam ini qadim. Yakni tidak ada permulaan. Lagi azali.
Maknanya wujud itu tidak pernah didahului oleh tiada. Zat dan sifat dan af'alnya. Kerana tidak upaya oleh mungkin mengadakan alam ini. Mungkin maksudnya yang boleh wujud, boleh tak wujud. Dia maksud mungkin. Untuk membezakan dengan yang wajibul wujud. Ya? Kita wujud tak? Wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Allah? Iaitu wujud kita ni mungkin. Jaizul wujud. Tak mesti wujud. Cuma Allah wujudkan, adalah. Kalau Allah tak wujudkan pun boleh. Contohnya orang kahwin, ada yang ada anak, ada yang tak ada anak. Itu pulang Allah. Orang tu usaha. Tapi Allah boleh jadikan ada anak, boleh jadi tak ada anak, mungkin saja. Tapi wujud Allah wajibul wujud. Mesti wujud. Tak mungkin Allah tak wujud. Bahkan kan kita sudah lepas dalam membincangkan sifat wujud, kita katakan ada atau tidak ada alam ini menunjukkan ada Allah. Macam mana pula? Kalau ada alam ni menunjukkan ada Allah, kita faham Ustaz. Kalau tak ada alam menunjukkan ada Allah tu macam mana? Sebab ada tak ada tu kan asalnya benda yang seimbang. Kan? Two equal possibilities. Ada dan tak ada ni ibarat dua neraca yang sama berat. Tiba-tiba berat salah satu. Terbukti orang tu dah kahwin sampai bila pun tak ada anak. Berat sebelah tak ada. Atau betul-betul lepas kahwin dapat anak ramai, berat sebelah ada. Takkan dia berat dengan sendiri. Pasti ada yang menentukan orang tu tak ada anak, dia menentukan orang tu ada anak, pasti ada yang menentukan. Makanya ada atau tidak ada alam menjadi dalil ada Allah Ta'ala. Baik. Kerana tidak upaya oleh mungkin mengadakan alam ini. Ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita ni mungkin, boleh tak kita mewujudkan sesuatu? Ya ada Ustaz, orang cipta telefon, orang cipta kereta, orang cipta kapal terbang. Itu hanya guna istilah cipta saja. Tapi kalau kamu lihat faktanya, dia bukan mewujudkan sesuatu daripada tiada. Dia cuma ambil bahan yang Allah telah wujudkan, kemudian dia proses, mungkin dia lemburkan, mungkin dia bekukan, mungkin dia bentukkan, dia potong, dia cantum, dia ikat, dia skru. Bukan dia cipta. Dia hanya berinteraksi dengan apa yang telah Allah ciptakan. Baik.